Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu 主啊，我 pada 们来 hari 到 ini. 你面前， Tuhan, persiapkan hati kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 让我们能够预备心思想你的话。 Tuhan, pakai kedua hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. 求你使用你两位仆人，把主的话传开， Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. 让我们所听的成为我们每一个人的祝福。 Terima kasih Tuhan, 感谢主， kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求靠耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们，早安。 Kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8. 我们一起来思想主的话，《路加福音》第8章，《 Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 16 sampai yang ke-18. 路加福音》第8章第16节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahaya itu. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai bahkan apa yang dianggapnya ada padanya akan diambil juga darinya. 路加福音第8章第16节，没有人电灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为延长的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的，被人知道的。所以你们应当小心怎么样听。 因为凡有的，还有加给他；没有的，连他自己未有的也要夺去。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 渡尽到此。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa penerangan itu begitu penting dalam kehidupan kita. 那么我们知道，光在我们的生活当中是非常重要。 Tanpa adanya penerangan, itu akan jadi masalah bagi kita. 没有光，世界就很多的事情发生。 Kita tidak bisa lihat apa-apa, 我们不能看每一件东西， pergerakan kita terbatas. 我们的动作受到限制。 Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan, 一个人走在黑暗里面， tanpa adanya penerangan akan membuat dia mengalami kesulitan. 如果没有光，他就要遭到很多困难， Dan dia bisa nabrak sana, nabrak sini, 他要走的乱闯， dan bisa menyebabkan cedera. 那么就有危险或者是很多的遭遇困难。 Oleh karena itu Bapak Ibu 所以 sekalian, 弟兄姊妹们， diperlukan terang, cahaya untuk bisa melihat dengan clear. 需 dengan 要 jelas. 光，需要照亮我们。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， bagian yang kita baca ini adalah perumpamaan Yesus mengenai pelita. 我们所读的经文是主耶稣给个比方关于灯， Pelita adalah lampu dengan bahan bakar minyak. 灯是一个照亮人的油的灯， Sesuai dengan fungsinya, 按照它的用处， pelita itu sebagai cahaya yang bersifat untuk menerangi dan berguna bagi orang lain. 灯能够照亮给别人有用处。 Oleh karena itu, apa yang ingin Yesus sampaikan lewat perumpamaan 所 ini? 以主耶稣很想告诉我们的目的是什么？ Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kalau kita melihat bagian sebelumnya, 如果我们看灵异方面， ini berbicara mengenai benih yang ditabur di dalam beberapa jenis tanah. 我们讲关于种植在各种各样的土地上， Tanah yang baik akan menghasilkan buah yang matang 好的地能够产出好的果子， dan siap untuk menerima pengajaran dan perintah. 并且我们预备
要受更好的教训。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， setiap orang yang percaya kepada Yesus 每一个人相信耶稣， dan menyambutnya dengan kesungguhan hati, 并且用真正的心接受耶稣， mentaati dan memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, 遵守在每一天生活当中 Akan- 遵守神的话， akan menunjukkan dua hal. 要显出两种事情。 Yang pertama, 第一种， orang tersebut akan mengalami pembaharuan hidup total dalam kehidupannya. 在生活当中有改变。 Yang kedua, 第二， kebenaran yang tertanam dalam dirinya akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. 真理在心里能够发芽长大。 Sebagai hasilnya, 那么结果呢？ buah kebenaran karena perubahan hidupnya secara total. 真理的果子要改变他的生活， Itu pula yang akan mempengaruhi kehidupan orang lain. 这要改变别人的生活方式。 Untuk menjelaskan itu Bapak Ibu sekalian, 为了要解释这一件事情， Yesus mengibaratkan buah kebenaran itu dengan pelita yang menyala. 耶稣解释关于真理的果子就是一盏灯。 Mengapa pelita? 为什么是一盏灯？ Seperti tadi yang kita udah tahu, sesuai dengan sifat dan fungsinya, 因为灯它有它的用处， maka cahaya dari pelita itu akan menyala dan menerangi lingkungan sekitarnya. 灯有光照亮它的四周围。 Artinya cahaya itu tidak hanya mengubah gelap menjadi terang, 意思就是说，不单是光把黑暗照亮， yang tak nampak menjadi nampak, 看不见就能够看见， tetapi juga menelanjangi keburukan hidup orang yang hidup di dalam kegelapan. 照亮你那些在罪恶当中的人。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， terdapat beberapa pandangan atau tafsiran mengenai perikop yang kita baca ini. 很多人对这个经文有不同的看法。 Ada yang melihat bahwa perkataan Yesus ini ditunjukkan kepada para murid, 有的人说，主耶稣讲这个故事是为了要使他的门徒听着， yang berfungsi sebagai terang untuk membawa terang itu ke dalam dunia. 光要成为一个照亮世界的用处。 Sehingga ada yang melihat bahwa perkataan ini sejajar dengan Matius pasal 5 ayat 15. 有的人说，所说的就好像在马太福音所说的， Yang menasihati para murid untuk membiarkan terang mereka bersinar di hadapan 教 orang-orang. 训门徒们，让他们的光能够照亮四周围的人。 Lalu juga ada yang melihat bagian ini mengacu kepada konteks atau bagian sebelumnya, 有的人看就是关于以前的事情， yaitu mengenai perumpamaan yang berkaitan dengan kesuburan firman yang diberitakan. 那就是把主的福音真正讲给别人听。 Karena bagian ini juga berkaitan dengan kebenaran atau pemberitaan firman Tuhan. 因为在这里也告诉我们要把主的话传给别人。 Sehingga ada yang melihat ini sebagai karakterisasi dari pengajaran Yesus yang diberikan di depan umum. 有的人说，这就是主耶稣，他把他的目的传给众人， Dan menerangi jalan yang menuju kepadanya. 照亮走到耶稣的路。 Sehingga referensi seperti ini berpusat pada wahyu nyata dari kehendak Tuhan. 那就是告诉我们，这个故事就是耶稣的对我们的要求， Dan perlu untuk diresponi. 我们需要反映主耶稣所要的事情。 Sehingga cahaya itu tidak hanya menerangi, 因着那个光，不但能够照亮四周围的人， tetapi juga menyingkapkan 光能使别人得着益处。 pemberitaan yang Yesus sampaikan, 主耶稣所说的一切， juga menguji bagaimana manusia meresponi Tuhan. 就是要知道人对主耶稣说的到哪一个地步，他们明白。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， firman itu tidak hanya seperti benih, 主的话不但成为一个种子， tetapi dia juga seperti cahaya. 主的话就好像光， Karena manusia sangat menyukai kegelapan daripada 因 terang. 为人最爱黑暗。 Terang sang firman Tuhan itu akan menerangi, 主的话要照亮每一处，
menyingkapkan dan mencerahkan. 并且要照亮，并且让我们更明白。 Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu 所 kita 以有 lihat. 几件事情我们应该要注意。 Yang pertama, 第一， firman itu menerangi. 主的话照亮四周围的人， Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. 没有人把这个光用他的盆来遮盖这个光， Atau meletakkannya di bawah tempat tidur. 或者是放在床底下。 Karena hal itu akan menghilangkan fungsi dari pelita itu sebagai penerang. 如果放在床底下，这个灯就没有益处。 Menutup pelita di bawah tempayan 如果用器皿遮盖这个灯， atau meletakkannya di bawah tempat tidur 或者放在床底下， akan menyakiti semua orang yang di ruangan tersebut. 让这个阻止光照亮四周围的人， Termasuk orang yang menutupinya. 也包括带着灯的人。 Tetapi sebaliknya, 但是另一方面， jika terang itu bercahaya 如果灯这个光照亮每一处， akan memberikan dampak bagi mereka yang ada di dalam ruangan tersebut. 并且对四周围的人得着好处， Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut akan melihat sebuah cahaya. 每个人进入这个房间的时候看见光， Seperti apa yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat yang 就好像在 ke-105. 这个诗篇所说的， Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Sifat dasar dari firman Allah 主的话的意义里面有意义， dan maksud utama penganugerahannya kepada dunia ini, 那么主的话怎么样祝福这个世界？ yaitu untuk digunakan sebagai pelita dan terang. 那就是主的话用成为一个光照亮世界。 Melalui firman itu kita mengenal Allah dan diri kita sendiri. 借着主的话，能够认识神是谁，我是谁。 Firman itu menunjukkan kepada hal yang salah 神的话指着错误的人， dan yang dapat membahayakan kita. 哪一些是我们受到危险的事情？ Ini yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 这就是在提摩太后书3章16节， Firman itu bermanfaat untuk mengajar, 圣经都是神所漠视的， menyatakan kesalahan, 教训与指责， untuk memperbaiki kelakuan, 使人归正， dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 教导人学艺，都是有益的。 Sehingga pelita dan terang itu membimbing kita 所以光能照亮带领我们。 dalam setiap aktivitas kita dan dalam setiap jalan kita. 每一个我们的生活、我们的言语、我们的行为都需要这个光。 Tanpa itu dunia akan gelap. 没有光，世界就黑暗。 Sang terang firman itu menyinari kita. 光就是神的话，照亮我们的心。 Maka itu akan menyingkapkan hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. 所以光能使那些在黑暗当中的人能够苏醒出来， Seperti pelita yang dinyalakan untuk menerangi tempat yang gelap. 就是一盏灯要照亮黑暗的地方。 Demikian pula perumpamaan ini. 这个故事也有别的意义。 Tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi harusnya memperlihatkan kebenaran itu. 光不是隐藏真理，光是照亮真理。 Dan yang kedua, 第二， firman itu menyingkapkan. 神的话要打开在隐藏的地方的东西。 Kebenaran Allah yang dinyatakan secara terbuka 神的话能够打开我们的心桥， berfungsi untuk menerangi, menyingkapkan suatu realitas. 神的话能够打开一切的事实。 Sehingga suatu saat nanti, 在一个时候， sifat cahaya itu sebagai penerang akan menjadi nyata. 光成为照亮的用处，要成为一个事实。 Karena akan menyingkapkan apa yang sebelumnya tersembunyi. 因为光要打开那些在隐藏的东西， Yang dimana standar Tuhan akan dipertahankan. 那么神要维持他的真理， Dan suatu hari nanti akan disingkapkan kepada kita.
有一天，神要打开这个真理。 Apa yang Yesus maksud dalam ayat 17? 在17节，主耶稣的意思是什么？ Bahwa terang itu akan menyingkapkan dosa kita. 一切的光要照亮一切的罪恶。 Dan hal ini akan terjadi pada hari-hari penghakiman. 那么这些事情，当审判的日子来的时候，要实现出来。 Di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. 让我们每个人都在神面前负责。 Yesus tidak menyembunyikan pengajarannya secara rahasia. 耶稣没有隐藏他的教训， Tujuannya adalah untuk menyingkapkan kebenaran tentang perintah Tuhan yang selama ini tersembunyi. 那就是主要叫我们打开那些被隐藏的事情， Kebenaran itu harus dinyatakan. 真理要表现出来。 Banyak pengajaran akhir-akhir ini 最后，很多的这个学说， yang menyangkal tujuan ini 那就是否认主的真理， dengan meremehkan, 并且轻看， melunakkan, 并且改变， atau bahkan mengabaikan sama sekali bagian-bagian Alkitab yang menurut mereka tidak baik untuk disampaikan. 并且他们否认圣经一切的真理， Seperti penghakiman, 就是审判， keadilan, 这个公平， penghukuman, 惩罚， dan lain sebagainya. 还有其他的事情。 Firman Tuhan mengoreksi setiap pandangan dunia ini yang keliru. 神的话要改变一些在世界的错误， Memperlihatkannya sebagai upaya sia-sia untuk menyelamatkan diri kita sendiri. 并且要打开我们心中一切的假冒伪善。 Kalau firman Tuhan itu menyingkapkan, 如果神的话能够打开， maka kita harus mempelajarinya 所以我们要学习神的话， dan mempertahankan kebenaran tersebut. 并且坚持神的真理， Mirip dengan menerangi kebenaran. 就好像我们照亮真理。 Firman Tuhan itu akan menerangi pikiran kita. 神的话要照亮我们的思想。 Dan yang ketiga, 第三， firman Tuhan mencerahkan. 神的话要解释一些不能知道的事情。 Pada bagian terakhir, Yesus memberikan peringatan untuk mendengarkan dengan cermat. 最后，主耶稣再次提醒我们要好好的听。 Bisa juga ini diartikan dengan memperhatikan dengan baik. 意思就是说，我们要注意，好好注意神的话。 Sehingga perkataan ini mengingatkan kembali pada ayat yang ke-8. 所以我们看在第8节， Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, 谁有耳朵的就应该听， hendaklah ia mendengar. 他应该听。 Idenya adalah bahwa seseorang harus menanggapi firman tersebut 意思是说，每一个人都要注意神的话， dan menerimanya. 接受它， Sehingga itu akan membuat mereka makin bertumbuh dan akan memberikan pencerahan bagi kehidupan 让 mereka. 他的生活越来越成长，并且更了解神的话。 Dan bagi mereka yang tidak mau menerima firman itu, 那些不要领受神的话的人， akan mengalami kemiskinan rohani. 他们在属灵的生活里面要缺乏。 Mengabaikan ajaran firman Tuhan 如果抛弃神的话， berarti kita kehilangan pengetahuan rohani. 意思是说，我们对属灵的知识就缺欠。 Pendengar yang baik akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baik 好的听众能得着好的教训， dan akan membuat mereka terus-menerus untuk belajar dan menerima semua dengan lebih baik. 因为他们要好好思想，并且接受更好的。 Bagi mereka yang mau mendengarkan Tuhan, 如果一个人他们要听神的话， akan memberikan lebih banyak buah kepada mereka. 那么他要接受更多的果子。 Inilah mengapa penting untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. 就是我们要预备我们的心，领受神的话。 Kita harus mendambakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 我们要渴慕神的话，在我们的生活里面， Seperti bayi yang baru lahir menginginkan susu.
就是好像刚刚婴孩出生，他需要母奶， Oleh karena itu kita harus berhati-hati 所以我们要小心， dengan berupaya untuk mendengar dengan iman, 我们用信心 rasa 领受主的话， rasa hormat dan doa. 有尊敬爱主的心。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita telah melihat bagaimana fungsi firman itu dalam kehidupan engkau dan saya. 我们看神的话在我们的生活，你与我之中有什么关系？ Kalau kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan oleh kebenaran firman 如 Tuhan, 果我们的生活真正按照神的教训来生活， maka itu firman itu akan menerangi kegelapan, 那么主的话要照亮我们的生活， menyingkapkan ajaran palsu, 打开那些异端学说， mencerahkan para pendengar yang memiliki hati untuk diajar oleh kebenaran 让那 firman 些 Tuhan. 听主话的人，他们能够受到一定的教训。 Oleh kebenaran firman Tuhan inilah 接着神的话， yang akan menuntun orang dari kegelapan menuju kepada 还要 terang. 带领那些从黑暗的出来，走到光明。 Yesus yang adalah firman telah datang ke dunia ini 耶稣是神的话来到世上， untuk menyinari dunia yang gelap. 照亮黑暗的世界。 Untuk itu, bagi setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, 为此，我们每一个成为基督徒、跟随耶稣的人， kita juga adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang di 我们 sekitar 都是神 kita. 的儿女，受到神的呼召，成为神的门徒。 Oleh karena itu, kalau engkau dan saya mau menjadi terang bagi orang di sekitar kita, 所以，如果你与我要成为世上的光， maka hidup kita harus terlebih dahulu diterangi firman Tuhan. 我们的生活有神的话先照亮我们的心。 Kalau enggak, 如果不是如此的话， enggak mungkin. 不可能发生。 Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau hidup kita tidak pernah ngalamin yang namanya terang itu? 如果我们的生活要成为光，如果我们自己没有这个经验， Atau pelita itu dalam hidup kita? 或者那个光在我们的生活里面， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， suatu malam ada seorang buta berpamitan pulang dari rumah seorang sahabatnya. 有一个瞎子从他的朋友家里回家， Temannya memberikan dia sebuah pelita kepada dia. 他的朋友送他一盏灯， Lalu orang buta itu tertawa dia. 那么这个瞎子就笑着说 Ngapain gue bawa pelita ini?：“ 为什么我需要你的这一盏灯？ Nggak ada gunanya buat gue. 对我没有用处， Aku bisa pulang kok. 我能够回去。” Dengan lembut temannya meresponi dia. 那么他朋友就反应对他说 Pelita ini aku kasih ke kamu supaya orang bisa lihat kamu.：“ 这盏灯我送给你，让人能够看见你走路， Dan mereka nggak akan nabrak kamu. 他们不可能撞到你。” Akhirnya dia setuju. 最后他就这个赞成， Oke, saya bawa pelita ini. 他说：“我带着这一盏灯。” Tidak lama dalam perjalanannya pulang, 当他回家的时候， seorang pejalan menabrak si buta ini. 那么仍然有人撞到这个瞎子， Dia kaget. 他惊慌， Lalu dia marah-marah. 他就生气。 Hei, kamu nggak punya mata ya? 你瞎子嘛， Beri jalan dong buat orang yang buta ini. 让你开路给这个瞎子走。 Tanpa diresponi oleh si penabrak itu, 那么撞的人没有反应， akhirnya mereka saling melewati. 所以就这样度过。 Lalu kemudian tiba-tiba seorang pejalan lain nabrak lagi si buta ini. 最后又是这个人被撞了， Dia makin kesal, makin marah. 他就很生气。 Apa kamu buta? 是不是你是一个瞎子？ Lu nggak bisa lihat ya? 你有没有看到我？ Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat gua. 我带着灯是让你能够看见我。 Lalu pejalan kali ini meresponi dia. 那么这个走路的就告诉他， Kamu yang buta. 你是瞎子， Apa kamu nggak lihat pelita kamu itu padam? 你不知道你所带的灯是已经熄灭。 Akhirnya dia diam. 最后他就
不再回答。 Menyadari situasi itu Bapak Ibu sekalian. 在这个事情上， Orang yang menabrak itu meminta maaf. 这个被撞的人就说对不起， Dan si buta itu menjadi malu. 所以这个瞎子就害羞， Dan dia berkata, tak apa, 所以他说不要紧， maafin aku juga ya. 我也是这个原谅你， Maafin kata-kataku yang kasar tadi. 对不起，我说了很粗的话。 Dengan tulus, si penabrak tadi membantu si buta tadi untuk menyalakan pelitanya. 那么这个人就帮助瞎子把他的灯这个弄亮再次亮起来， Dan mereka melanjutkan perjalanan itu. 他们就一起走。 Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian datang lagi. Si buta itu berjalan lagi. 弟兄姊妹们，这个瞎子在走， Namun si buta ini akhirnya menabrak orang lain lagi gitu. 那么这个瞎子在撞别人， Namun kali ini dia nggak emosi. 现在他没有生气， Pengalaman sebelumnya membawa dia mengalami sedikit perubahan pada waktu. 因为他的经验改变了他的这个生活。 Lalu dengan ramah dia bertanya, 那么他就问这个人， apakah pelitaku padam? 是不是我的灯熄掉？ Lalu yang satunya lagi berkata, 那么其他的人说， aku juga mau menanyakan hal yang sama kepadamu. 我也是要问你这件事情， Apakah pelitaku padam? 是不是我的灯也是熄掉？ Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat ini, kisah ini, 如果我们看这一件事情， singkat cerita mereka masing-masing menyadari bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. 简单的说，他们的走路两个都是瞎子， Dan akhirnya mereka berusaha untuk mencari dan menemukan pelita mereka masing-masing. 最后他们就想办法找灯来带领他们。 Jadi dalam kisah ini kita menemukan dua orang buta. 这个故事告诉我们有两个瞎子， Lalu kemudian ada seorang pejalan lagi lewat Bapak Ibu sekalian. 别的人在经过， Dalam keheningan malam, kegelapan malam, 在黑夜里， nyaris aja dia menabrak dua orang buta ini. 那个人要撞这个两个瞎子， Ia pun lewat dan tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. 当经过的时候不知道这两个人是瞎子， Sehingga timbul dalam pemikiran orang ini, 所以就兴起了这个人的思想。 rasanya aku pun perlu membawa pelita 他说：“我需要带一盏灯， supaya aku dapat melihat jalan dengan baik 让我能够看见好的路， dan orang lain pun dapat terbantu dengan melihat pelita itu. 别的人因着这盏灯也能够得着帮助。” Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， dari kisah ini, 从这个故事， setiap kita menjadi orang Kristen. 每一个人成为基督徒， Mungkin saat ini kita memang membawa pelita itu. 所以今天可能我们带着这一盏灯， Kita berusaha untuk membawa pelita itu untuk menerangi 我 jalan 们需要 kita. 把这盏灯来照亮整个的路。 Tetapi ada satu masa mungkin 但是有一件事情， kita tidak sadar bahwa pelita kita itu mati. 我们不晓得我们的灯是一个灭的灯， Dan orang lain tidak bisa ngelihat kita sebagai seorang murid Kristus. 别人看不见我们是耶稣的门徒。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 弟兄姊妹们， terkadang di dalam perjalanan rohani kita, 在我们的生活属灵生活里面， di dalam kita mengikuti Tuhan hari demi hari, 我们每一日度过跟随耶稣， kita perlu orang-orang yang menolong kita 我们需要帮助我们的人， untuk mengingatkan kita kembali 提醒我们， dan menyalakan api pelita itu, 并且这个灯能照亮别人， sehingga kita bisa berjalan bersama 让我们能够走的平安的路， dan menerangi jalan yang gelap itu. 我们能够照亮黑暗的路。 Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, 在这一件事情上， selain kita harus bertekun dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan 我们要好好学习神的话， yang akan menjadi terang bagi engkau dan saya, 变成我们灯在照亮我们的每一个人的路。 kita juga perlu orang lain untuk menolong kita 我们需要别人帮助我们，
berjalan bersama dengan kita, 跟我们一起走， supaya kita bisa sama-sama bercahaya buat Tuhan. 让我们能够成为别人的照亮别人的路。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 弟兄姊妹们， saya bersyukur saya mempunyai orang-orang seperti ini. 我感谢主，我有这样的朋友。 Apakah Anda punya 你有没有 orang yang setia berjalan bersama dengan kita, 一个人忠心的与你走这个路， yang akan terus mendukung kita, bukan menjatuhkan kita? 让他能够继续支持我们？ Dan orang-orang seperti inilah yang akan menolong kita bergerak bersama. 这些人要帮助我们一起走。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姊妹们， firman itu telah dinyatakan bagi setiap kita, bukan? 主的话已经告诉我们大家， Dan menuntun hidup kita. 带领我们的生活。 Di dalam terang firman itu kita mengalami pertumbuhan rohani. 在这个黑暗里，我们要照亮这个路， Dan kita bisa menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitar 我们 kita. 要结出好的果子，为四周围的人。 Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang untuk menyinari dunia ini. 上帝呼召我们是成为灯，成为源。 Sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong slide saya di play. Bapak Ibu sekalian, lihat ilustrasi ini. 你们看这一幅视频， Kita hidup di dalam dunia yang begitu gelap. 我们活在黑暗的地方， Dan dunia yang gelap ini membutuhkan engkau dan saya untuk meneranginya. 黑暗是需要我们照亮。 Ketika dunia yang gelap ini diterangi oleh satu titik terang itu, 如果这个黑暗用一个小小的光照亮， maka terang ini akan kemudian berdampak kepada terang yang lain. 那么这个灯要这个光要影响别的光。 Dan Bapak Ibu sekalian,弟兄 jikalau 姊妹们， kita bisa melihat ini, 当我们能够看见这些地方， terang ini tidak akan hanya berhenti di satu titik. 那么这个的光不是在一个地方， Tetapi terang ini akan terus bercahaya. 光要继续照亮， Dia akan terus menerangi dunia yang gelap ini. 它要照亮黑暗的世界， Sampai kapan? 直到什么时候？ Sampai Kristus dipermuliakan. 当主耶稣得着当得的荣耀， Inilah panggilan buat kita, Bapak Ibu 这是 sekalian. 神呼召我们大家， Kita dipanggil untuk membawa terang itu. 让我们带着这个光， Untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. 要显示主耶稣在这个黑暗的世界里， Sehingga hidup kita 让我们的生活 betul-betul memancarkan kasih Kristus. 看见神的爱，主耶稣的爱， Dan kiranya kita bisa menemukan orang-orang yang setia yang mau berjalan bersama dengan kita. 让我们能够照亮跟我们一起走路的人， Yang akan mendukung kita. 还有支持我们 Yang akan sama-sama berjalan untuk menerangi dunia yang gelap 一 ini. 起走完这个黑暗的道路。 Sehingga nama Yesus dipermuliakan. 主耶稣的名得着荣耀 Mari，kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. 谢谢耶稣，我们经领受主的话。 Tuhan, kami sadar dalam perjalanan kerohanian kami ada kalanya pelita itu padam. 主耶稣，我们常常知道我们的灯已经熄灭了， Tapi terkadang kami bersyukur ada orang-orang yang selalu mengingatkan kami untuk boleh terus memiliki spirit semangat untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. 感谢主，因为主能够帮助我们，照亮我们，能够跟我们一起走完这条路， Dan menolong kami untuk menyalakan pelita itu kembali. 让我们能够再一次使我们的灯再一次照亮， Dan berjalan bersama dengan Tuhan. 我们一起跟主走这一段路。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kiranya kami boleh terus memiliki kerinduan untuk boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. 让我们继续渴望学习神的话， Dan kami boleh terus berproses untuk diubahkan Tuhan. 我们能够主使用我们， Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. 我的生活成为照亮四周围的人。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami berdoa dalam nama Tuhan 祷 Yesus. 告祈求，靠耶稣生命祈求， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 神的话祝福大家。 Saat teduh kebaktian selesai, 请做默祷散会。